Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran kebesaran Allah, putih cahaya petunjuk ilahi. Ayuhlah hayati hikmah kalamullah, fahami kitab mulia yang indah dalam Adik dan Al-Quran. Saya Hafiz. Info Nabi. Sejak kecil lagi, Nabi Muhammad SAW tidak suka berhala dan permainan yang sia-sia. Saya Tasni. Kawan-kawan nak tahu tak? Wahyu pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad ketika di Gua Hira. Ismi Daniel. Berita jam 8 pagi. Kawan-kawan tahu, ibu dan Nabi Muhammad SAW meninggal di Abwa. Saya Muaz. Info pada hari ini. Nabi Muhammad SAW dilahirkan di Mekah Al-Mukarramah di rumah Abi Talib. Ismi Muhaimin. Info hari ini. Ayah Nabi Muhammad wafat ketika baginda 2 bulan dalam kandungan. Saya Ismail. Kawan-kawan nak tahu, Nabi Muhammad mengikut pakciknya berdagang ke Syam ketika berusia 12 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ustaz. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Bagaimana penonton di rumah? Moga-moga sihat, ceria pada pagi ini mendengar buletin pagi 8 pagi dalam satu rancangan yang ditunggu-tunggu, iaitu dalam rancangan Adik Dan Al-Quran. Tasbih. Subhanallah. Tullabi. Naam. Kita akan meneruskan seperti biasa tadabbur kita dalam surah Ali Imran pada kali ini dan hari ini insya-Allah pada ayat yang ke-128. Ayat berapa? 128. Alhamdulillah. Selama mana kita mendengar info daripada adik-adik kita tadi, mari kita mendengar pula daripada mereka hafazan ayat 128 ini sambil-sambil kita bersedia untuk tadabbur dengan pen, pensel. Marilah sama-sama kita mendengarkan hafazan daripada mereka dan kita juga boleh cuba-cuba belajar untuk menghafaz Al-Quran. InsyaAllah besar pahalanya. Ya, dan pada hari kiamat kelak, Al-Quran yang kita hafaz, yang kita jaga, yang kita pelihara, yang kita amalkan, akan membela kita seperti mana sabda Nabi, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Riwayat Muslim, bacalah Al-Quran. Sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat pembela kepada orang yang membacanya. Okey, kita persilakan pada pagi ini Adik Muhaimin. Ya, silakan. Yang lain semak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba. Syai'un tu tak dengung. Syai'un aw yatub. Syai'un aw yatub. Tu bunyi dengung tu. Syai'un aw yatuba alaihim. Syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Ya, memang cara hati senang je untuk diubahkan kembali ya. Tapi ada kalanya kita keras lidah, kita cuba. Ya. Tak ada satu formula lain, kena berlatih, cuba dan cuba. Seterusnya kita dengar daripada adik kita yang kedua, iaitu daripada adik Hafiz. Silakan adik Hafiz. Ini pakar menyebut huruf dha dan zal. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Masya-Allah. Johan kebangsaan kanak-kanak bawah 7 tahun. Ya, alhamdulillah, bacaan yang baik juga daripada Hafiz. 2 mantap untuk dia. 1 2 3. Mantap. Masya-Allah. Begitu juga mantap untuk adik Muhaimin. 1 2 3. Mantap. Ya, alhamdulillah. Dan kita akan memilih satu tajuk daripada apa yang kita bacakan tadi, iaitu Allah berhak memberi azab dan keampunan terhadap hamba-hambanya. Ya. Siapa yang berhak memberi azab dan keampunan kepada hamba-hambanya? Siapa? Allah. Allahu Akbar. Tiada yang lainnya melainkan Allah sahaja yang berhak. Oleh sebab itu, ada di kalangan kita yang menyoalkan, boleh tak manusia memberi keampunan? Ya? Ataupun hak keampunan ini hanya pada Allah. Boleh tak manusia mengazab? Ataupun hak untuk mengazab seseorang hanyalah kepada Allah. Mari kita akan bicarakan perkara ini. Selepas daripada ini, terus setia bersama kami. Dan ada satu cerita yang menarik tentang keampunan Allah Subhanahu Wa Taala.
Terus setia bersama kami. Tasbih. Subhanallah. Tahmid. Alhamdulillah. Takbir. Allahu Akbar. Tahlil. La ilaha illallah. Dalam rancangan adik. Dan Al-Quran. Ya, terima kasih kerana masih setia bersama kami dan tidak berganjak dalam rancangan adik. Dan Al-Quran. Tullabi. Naam. Seperti mana yang Ustaz nak ceritakan tadi, hak keampunan azab ni hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz nak beri sedikit asbabun nuzul, sebab turun ayat ini ketika mana Rasulullah selesai daripada solat subuh, selesai daripada rukuk. Bila setelah mana dia rukuk, dia terus i'tidal dan dia berdoa. Allahumma alaika bil fulan, Allahumma alaika bi fulan. Ya Allah, hancurkanlah mereka ini, hancurkanlah mereka ini. Ya. Kemudian turunlah ayat ini yang menyatakan bahawa tiada hak bagi engkau wahai Muhammad untuk memastikan dia hancur ataupun tidak hancur, musnah ataupun tidak musnah. Ada dua pengajaran daripada doa kunut nazilah yang Nabi sebut ini. Pertama, adanya kunut nazilah untuk kita mendoakan satu benda yang tidak baik kepada orang yang telah menzalimi kita. Warid daripada hadis Nabi SAW. Yang keduanya, walaupun kita berhak untuk mendoa dan disebut sebagai kunut nazilah, tetapi Allah menegaskan, Allah sahaja yang boleh memusnahkan mereka. Allah sahaja yang berhak mengampunkan mereka. Dan Allah sahajalah yang boleh merahmati dan mengampunkan mereka. Kesemuanya keampunan, azab, kecelakaan milik siapa? Allah. Oleh sebab itu benarlah apa yang berlaku kepada pakcik Nabi. Seperti mana adik kita info kan, pergi berdagang 12 tahun dengan pakciknya Abu Talib, dan Abu Talib ini selalu membela Nabi ketika mana dia disiksa, ketika mana dia diugut. Walaupun pakcik Abu Talib tidak masuk Islam dan tidak sempat mengucap syahadah, tetapi tetap sayangkan anak buahnya, iaitu Rasulullah SAW. Tetapi Rasulullah sangat sedih ketika mana di akhir-akhir hayat pakciknya dia tidak sempat mengucap syahadah, dan sangat sedih dengan perlakuan ataupun hidayah yang tidak ditumpahkan ke dalam hati pakciknya. Lalu turunlah juga ayat yang lain, innaka latahdi man ahbabt walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya wahai Muhammad, engkau tidak boleh memberi hidayah kepada siapa yang kau cintai, termasuklah pakcik kamu, paman kamu dan sebagainya, tetapi Allah sahajalah yang memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Okey. Oleh sebab itu, tullabi, kita melihat ada beberapa perkara yang pelik. Kita sangkakan Umar bin Al-Khattab adalah seorang yang susah untuk menerima Islam kerana dia sangat bengis. Jika Umar lalu jalan hadapan ini, syaitan konah baring tak berani lalu jalan yang Umar lalu. Punyalah garang. Konah baring telinga cecah hilang raya, bayang kan? Kerana Umar ini sangat garang bila naik kuda, kaki dia menjejak tanah. Bukan kuda padi, babe. Memang kuda yang besar tu. Kerana badan dia terlampau besar, taf. Lebih kurang macam akulah. Bukan saja Ustaz Gura. Tak pakai telinga ataupun tidak pakai tali pemacu kuda. Apa gantinya? Telinga kuda, awak cakap lu. Konah kanan, konah kiri. Dan dia tidak pernah kalah dalam peperangan dan pergaduhan ketika mana di Mekah sebelum keislamannya. Bahkan ketika itu, kalau dia dah Islam pun nak pergi ke Madinah, orang lain sembunyi-sembunyi termasuklah Rasulullah dengan Abu Bakar. Tetapi Umar, tullabi, dia buat pengumuman kat mic kat Mekah. Pengumuman siapakah nak jadikan isteri janda ataupun anak yatim. Tak berani orang halang dia hijrah. Dia hijrah seorang-seorang je. Ke Madinah Al-Munawwarah kerana kegarangan dan kebengisan Umar. Orang semua takut. Tetapi dengan hidayah Allah yang sempurna daripada Allah, Umar yang garang ini akhirnya juga akan diislamkan ataupun telah masuk Islam hasil daripada berkat doa Nabi. Ya Allah, kuatkanlah Islam di antara dua Umar. Satu Umar bin Hisham iaitu Abu Jahal. Satu lagi Umar bin Al-Khattab. Allah perkenankan hidayah itu tumpah ke dalam hati Umar bin Al-Khattab. Umar yang garang itu masuk ke dalam Islam dan dikuatkan Islam dengan kehadiran siapa? Umar bin Al-Khattab. Tullabi. Takbir. Allah Akbar. Tahlil. La ilaha illallah. Oleh sebab itu adik yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka janganlah kita terlampau mendabik dada kalau kita ni baik, Islam, pandai, ya. Kerana Allah bila-bila boleh tarik nikmat tersebut. Bila-bila boleh tarik kita punya hidayah. Begitu juga janganlah terlampau rasa hina sangat kerana kita ni bodoh, tak dapat ilmu ataupun tidak pandai. Kerana bila-bila masa Allah boleh berikan sebaliknya kepada orang yang hina tersebut. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji di kalangan kamu siapakah yang paling baik amalan di kalangan kita. Ya, ujian. Bila kata ujian, kalau kita masuk peperiksaan soalan susah gila. Markah untuk lulus rendah ke tinggi? Rendah. Sebab susah kan? Mungkin 20 dah dapat lulus. Tetapi kalau soalan periksa tu susah sangat. Markah untuk lulus rendah ke tinggi? Rendah.
Susah, rendah kan? Tapi kalau senang, Ustaz tersilap. Kalau senang sangat soalan tu, kacang gila lah tahun tu. UPSR, markah untuk lulus, rendah ke tinggi? Tinggi. Itu konsep ujian. Macam tu juga kita. Orang-orang Islam lahir senang, mak bapak Islam, mak Islam, bapak Islam, sekolah pula sekolah agama, kenal Nabi Muhammad. Ingat, itu senang. Maka Makkah ujian nak lulus. Tinggi. Bagi orang non-Muslim. Dia lahir-lahir je bapaknya Mutusami, maknya Lacmi. Kan, kemudian remah kan. Dia ada berhala-berhala yang disembah. Sekolah agama tidak. Kenal Allah pun tidak. Yang dia tahu Islam ni sembah berhala lebih kurang macam dia tawaf Kaabah. Sujud-sujud kat Kaabah. Itu yang dia faham. Maknanya dia dapat Islam ni susah ke senang? Susah. Ingat, markah lulus. Rendah ke tinggi? Rendah. Ingat, hidayah, keampunan segalanya milik siapa? Allah. Marilah kita menyerahkan diri kita betul-betul kepada Allah dan berdoa kepada Allah supaya Allah tidak pesongkan hidayah yang telah diberikan kepada kita. Tullabi, kita akan dengar pesan Atuk selepas ini. Terus setia bersama kami dan adik-adik dalam rancangan Adik Dan Al-Quran. Terima kasih kepada Ustaz Zamri atas huraian ayat-ayat tadi. Terima kasih kepada Atuk dan terima kasih kepada rakan-rakan di luar sana dan di studio bersama kami dalam rancangan Adik dan Al-Quran. Alhamdulillah. Terima kasih cucu-cucu Atuk dalam studio, cucu Atuk di luar sana. Mudah-mudahan kita semua sentiasa sihat-sihat. Mudah-mudahan Allah hindarkan kita daripada segala keburukan dan mara bahaya, insya-Allah. Okey, alhamdulillah kita masih lagi bersiar dan terima kasih kepada cucu Atuk di luar sana yang masih bersama kami dalam rancangan Adik Dan Al-Quran. Dan terima kasih kepada Ustaz Zamri, terima kasih kepada cucu Atuk yang telah pun sama-sama memperdengarkan bacaan isi Al-Quran Karim, masya-Allah. Atuk kagumlah dengan cucu-cucu Atuk dalam studio. Okay, bagi juga Atuk harap cucu Atuk di luar sana, mudah-mudahan sama-sama kita belajar Quran, kita terus membaca Al-Quran. Okey. Ustaz Zabir cerita pada kita tentang Allah, kuasa dia, sama ada dia nak azab orang, dia nak siksa orang, sama ada dia nak ampun dosa orang, itu hak siapa? Hak Allah, itu hak dia. Dia nak ampun ke, tak ampun ke, dia nak azab ke, tak azab, itu hak dia. Cuma yang Atuk sebut sini sambungan Ustaz Zamri kata, ingat, kalau Allah itu berkuasa mengampunkan orang, satu jaminan daripada Allah. Jadi cucu Atuk kena ingat ya. Allah beritahu kita, Allah tetap akan mengampunkan dosa-dosa kita. Betul tak? Betul. Itu artinya Allah itu Maha Rahman. Allah Maha Rahim. Maha apa? Rahman dan Rahim. Kenapa? Dia tak nak kita masuk neraka. Ingat cucu Atuk ya. Allah tak nak kita masuk neraka, tapi kita yang pilih jalan ke neraka. Sebab itulah Allah ampun dosa kita. Banyak cara Allah buat. Yang pertama, Allah kata apa? Kita kena minta ampun. Lepas itulah lepas sembahyang kita kata apa? Astaghfirullahalazim. Berapa kali? Kadang-kadang sampai 7 kali, kadang-kadang 10 kali. Itu mana minta ampun. Kadang-kadang seperti Atuk sebut sebelum ini, kadang-kadang secara otomatik bila mana kita sembahyang 5 waktu sehari semalam. Sembahyang tak? Sembahyang. Di waktu yang sama kita tak buat dosa-dosa besar, maka secara otomatik Allah ampunkan dosa kita. Betul tak? Betul. Tak cukup lagi. Allah jadikan puasa. Masya Allah. Dengan puasa sebulan. Cucu Atuk puasa tak? Puasa. Berapa hari? Sebulan. Alhamdulillah. Dengan puasa sebulan, boleh mengampunkan dosa-dosa. Betul tak? Betul. Tak cukup lagi. Allah sediakan haji. Masya Allah. Tabarakallah. Haji. Sampai Nabi kata, barang siapa mengerjakan haji, kalau betul-betul dia mengerjakan haji, Nabi kata apa? Man hajja walam yarfus walam yafsuq raja'a ka yaumi waladathu ummuh. Barang siapa mengerjakan haji, betul-betul dia mengerjakan haji. Betul-betul dia berkursus, dia belajar, dia buat betul-betul. Dia balik ke negeri dia, balik ke Malaysia, balik tanah air dia. Nabi kata apa? Macam hari baru lahir oleh ibunya. Apa arti dosanya? Itu kata Allah itu Rahman dan Rahim. Maka sebab itulah di akhir sekali, kalau tak mau juga, kalau kita buat dosa-dosa besar, maka kita kena bertaubat. Okey, bicara tentang taubat. Ini yang Atuk sebut ni. Kata ulama-ulama Mu'tazilah. Satu mazhab, nama dia mazhab Mu'tazilah. Ulama-ulama Mu'tazilah kata bertaubat itu wajib. Dia kata hak individu, dia kena wajib bertaubat. Kata apa? Kata Mu'tazilah. Tapi kata Ahli Sunnah wal Jamaah, dia kata bukan wajib. Hak masing-masing. Dia taubat, tapi hak dia. Siapa tak nak masuk neraka, dia kena bertaubat. Kalau nak masuk neraka, tak payah taubat. Buat dosa banyak-banyak, esok masuk neraka. Baik, yang penting,
Apa kata Imam Ghazali? Macam mana kalau cucu Catuk nak bertaubat? Kita ada buat dosa tak? Ada buat dosa. Semua orang buat dosa. Atuk buat dosa. Cucu Catuk buat dosa. Cucu Catuk yang lanjut usia tu pun buat dosa juga. Dia macam kita nak bertaubat. Imam Ghazali kata nak bertaubat ada 3 cara. Ingat dia? Berapa cara? 3. Yang pertama apa dia? Menyesal perbuatan salah yang kita buat. Kita menyesal. Kenapa selama ni aku minum arak? Kenapa selama ni aku buka aurat? Kenapa? Menyesal tak? Menyesal umur aku dah tua, umur aku dah lanjut. Kenapa aku masih buat maksiat lagi? Kenapa aku masih buat jahat lagi? Menyesal. Itu syarat pertama. Dan yang kedua, lepas menyesal, dia kena tinggalkan benda itu. Tinggalkan. Kalau orang minum arak, dia menyesal, dia tinggalkan benda itu. Tinggalkan terus minum. Kalau dia kata selama ni dia buka aurat, kenapa lah aku buka aurat, umur aku dah tua, masih buka aurat lagi, tak ada tutup aurat, kenapa? Menyesal tak? Menyesal. Maka lepas tu tinggalkan benda itu. Maka jangan buka aurat, tutup aurat. 2. Dan yang ketiga apa dia? Kekalkan di atas hidayah petunjuk itu. Kekal di atas hidayah petunjuk. Mana? Jangan ulang buat lagi. Kalau Allah kata bagi hidayah, kenapa aku lama minum arak? Aku pun insaf, aku dah menyesal bertobat. Jangan ulang. Jangan ulang. Kekal di atas hidayah yang diberikan kepada kita. Lepas itu kata ulama, kita ikutilah dengan amal ibadat, semayang banyak, puasa banyak. Dan hal yang percaya ini, insya-Allah Allah tetap akan mengampunkan dosa-dosa kita. Dalam Quran pun Allah sebut dalam firman dia kata apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa inni laghaffarun liman taba. Tak apa lagi ya? Belum lagi ya? Ini surah Taha ya. Wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihah thumma ihtada. Sadaqallahul azim. Bermaksud Allah memberi jaminan. Jaminan apa dia? Dia kata wa inni, demi sungguhnya aku, kata Allah. La tu lam ditakkid. Sesungguhnya aku tetap laghaffarun, akan mengampunkan dosa-dosa orang yang bertobat. Liman taba, siapa dia? Bertaubat. Wa amana, dia kuatkan iman dia. Wa amila salihah, beramal amalan soleh. Thumma, kemudian dia kekal di atas petunjuk yang diberikan kepadanya. InsyaAllah dengan cara ini Allah tetap beri jaminan akan mengampunkan dosa-dosa kita. Maka sebab itulah, walaupun hak mengampun itu hak Allah, tapi ingat ya, ada syarat-syaratnya, ada cara-caranya kalau kita nak Allah ampunkan dosa kita. Jadi cucu atuk, kita buat dosa, kita nak Allah ampun tak? Nak. Sebab kalau kita buat dosa, kalau Allah tak ampun, besok masuk mana? Neraka. Walaupun sikit dosa kita, kata ulama, kalau sikit dosa kita, maka tak lama masuk neraka. Tapi kalau banyak dosa kita, kalau agak cucu-cucu satu yang suka curi basikal orang, yang suka buat salah, derhaka mak bapak, banyak dosa tak? Banyak. Agak banyak kalau esok masuk neraka lama tak? Nak masuk neraka lama tak? Kalau gitu, atuk pesanlah cucu-cucu dalam studio, cucu di luar sana, kalau boleh kita jangan buat dosa. Tapi kadang-kadang kita ni manusia biasa. Kita buat dosa, betul tak? Kadang kita tak sedar. Maka bila mana kita sedar yang kita buat dosa, cepat-cepat minta ampun. Okey, dengan minta ampun, insya-Allah Allah ampunkan dosa kita. Bila dosa tak ada, insya-Allah besok kita akan masuk neraka. Insya-Allah mudah-mudahan kita dapat faedah dan manfaat daripada penjelasan yang Tok berikan tadi. Sekian, hingga bertemu lagi di siri akan datang dalam rancangan Adik Dan Al-Quran. Sehingga bertemu lagi. Ma'assalamah. Waalaikumsalam. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.